Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah maradati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih beri kita kesempatan untuk kita datang ke rumah Allah, untuk kita bernafas di dalam bulan Rejab. Masya Allah, itu satu nikmat bila mana kita masih bernafas dalam bulan Rejab. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu doa yang dibaca oleh Nabi SAW, kita dengar sebentar tadi imam baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Nabi doa supaya nafas ni dia tetap berkekalan sampailah kita sempat masuk ke dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Sebab bulan Ramadan penghulu kepada semua bulan. Bulan Ramadan bulan untuk kita kaut segala keuntungan. Masya Allah. Jadi kita dalam bulan Rejab ni pun dah nak sampai separuh dah. Dah nak sampai kepada separuh dah. Masya Allah. Sekejap je waktu berlalu. Nanti kita pejam celik, sedar-sedar dah Ramadan. Sekejap aja. Waktu ni dia berjalan cepat, laju. Itu kata Nabi SAW, tanda akhir zaman. Akhir zaman ni waktu berlalu rasa cepat sangat. Kalau sebulan rasa macam seminggu. Kalau setahun rasa macam sebulan. Laju aja, Masya Allah. Kita baru sembahyang Jumaat, nanti sedar tak sedar, sembahyang Jumaat lagi. Sedar tak sedar, Jumaat lagi. Sedar tak, Jumaat lagi. Sekejap aja. Subhanallah. Waktu ni berjalan laju. Sebab umur kita pun berjalan laju lah maknanya. Bila waktu berjalan laju, umur kita pun berjalan laju. Subhanallah. Umur kita dia jalan laju, umur kita ni. Kita sedar ke, kita tak sedar ke, kita perasan ke, kita tak perasan ke, umur kita berjalan. Subhanallah. Jadi insya-Allah kita teruskan bacaan hadis Nabi SAW. Kata-kata yang akan boleh menghidupkan balik hati kita. Masya Allah, hadis Nabi SAW ni, jadi ada nur. Dia tak sama kita dengar sembang orang apa, kawan-kawan kita tak sama. Dia kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut Nabi SAW, Masya Allah, maka dia ada nur. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum, maka dia dengar secara langsung, dengar suara Nabi, tengok Nabi di hadapan mereka, dengar suara Nabi, boleh bercakap dengan Nabi, maka lebih nur itu masuk direct ke hati mereka. Masya Allah. Tetapi kalaulah hadis Nabi dalam bentuk tulisan yang kita baca pun, itu pun dah ada nur. Apatah lagi para sahabat yang dengar secara langsung suara daripada Nabi SAW. Bahkan kata Nabi SAW, rubba muballighin aw amin sami'in. Betapa ramai orang yang dia tak sempat dengan Nabi, tapi macam nak cakap, yang kemudian itu lebih faham daripada yang awal. Macam tu. Rubba muballighin aw amin sami'in. Berapa ramai orang yang disampaikan itu, dia lebih faham daripada orang yang menyampaikan itu. Subhanallah. Banyak hadis Nabi SAW yang akhir zaman ni dah terbukti, baru nampak jelas. Yang dulu tak apa nampak sangat, sekarang ni baru nampak jelas. Subhanallah. Okey. Kita masih dalam hadis yang ke-30. Pengajian lepas kita dah baca separuh daripada hadis yang ke-30 ni. Kita baca separuh lagi. Kita ulang sekali lagi matan dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha
wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasanun rawahu ad-Daraqutni wa ghairuhu. Daripada Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ibadat-ibadat fardu, maka janganlah kamu abaikannya. Dan Allah telah menetapkan batasan-batasan, janganlah kamu melanggarnya. Dan Allah telah mengharamkan, menetapkan perkara-perkara yang haram, maka janganlah kamu terjebak di dalamnya. Dan Allah telah senyap daripada beberapa perkara sebagai rahmat kepada kamu, bukan lupa, maka janganlah kamu mencari tentangnya. Hadis hasan riwayat Daraqutni dan selainnya. Ini kita dah baca dalam bahagian yang lepas. Allah Taala dah tentukan ibadat-ibadat fardu, maka janganlah kamu abaikannya, kata Nabi. Sebab apa? Ibadat fardu ni kita punya yang paling penting sekali, kita punya modal kita. Kalau ibadat sunat tu kita punya keuntungan, lagi dapat banyak lagi bagus. Tapi sekurang-kurangnya ibadat fardu tu jangan diabaikan. Kalau ibadat fardu diabaikan, maknanya habislah. Maksudnya apa ni, cari masalah di akhirat nanti, masya-Allah. Dan Allah Taala telah membataskan batasan-batasan, janganlah kamu melanggarnya. Dan Allah telah mengharamkan perkara-perkara, maka janganlah kamu terjebak dalamnya. Wasakata an asya', dan Allah telah senyap daripada beberapa perkara. Ada perkara-perkara yang Allah saja tak jelaskan. Ada perkara-perkara yang orang tanya, ustaz, hukum ni macam mana ustaz? Ditanya kenapa macam ni ustaz, kenapa macam ni, kenapa macam ni, maka benda tu ada perkara-perkara tak dijelaskan. Ada perkara yang tak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada perkara yang dia tak dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan dia tidak dijelaskan oleh Nabi SAW dalam As-Sunnah, dalam hadis, tetapi para ulama telah bersepakat, berkumpul, telah buat satu ijma' ulama. Okey, ijma' ulama. Ijma' ulama ni, para ulama semua berkumpul dibincangkan hukum ni. Dia tak ada benda yang berlaku tak ada zaman Nabi, tapi zaman sekarang baru ada, maka para ulama berkumpul bincang. Masalah apa, dadah contohnya, tak ada zaman Nabi. Dadah, maka para ulama, hukum dia macam mana? Para ulama berkumpul, maka dia bincang. Ada pula hukum yang dikeluarkan berdasarkan qiyas. Berdasarkan qiyas, dikiaskan kepada itu, dikiaskan kepada ni. Dikias ni dibandingkan. Dibandingkan, seperti dadah tu lebih kepada qiyas tu. Dadah tu dikiaskan kepada apa? Kepada arak, perkara yang memabukkan. Kalau kata Nabi SAW, setiap perkara yang memabukkan itu adalah najis. Masya-Allah. Walaupun banyaknya memabukkan, walaupun sedikit dia tetap najis. Itu kata Nabi. Nabi kata kalaulah arak tu, walaupun arak tu, kalau contoh kalau kena minum sebotol, tak tahulah betul tidak kan, contoh je lah. Kalau minum sebotol baru mabuk. Orang kata kalau ambil sikit je tak mabuk ustaz. Kalau setakat letak dalam masakan sikit, buat kek, buat apa, masak-masak ke, tak mabuk, dia tak mabuk ustaz, tetap haram. Tetap haram dan tetap najis. Maka dikiaskan dengan dadah pun begitu. Jadi itu sumber kita dalam syariat yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah ada 4. Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijma' ulama dan qiyas. 4 sumber untuk kita putuskan satu hukum dalam syariat. Tapi ada benda-benda yang mana memang tak disentuh oleh, kita tak jumpa hukum dia. Dalam 4 ni kita tak jumpa. Kan? Jadi ada perkara-perkara yang saja Allah tak jelaskan itu adalah sebagai rahmat. Sebagai rahmat, subhanallah. Jadi itu adalah sebagai rahmat. Kalaulah Allah nak perincikan betul-betul detail hukumnya apa semua, maka susah kita, berat. Maka Nabi kata apa? Ada perkara yang Allah senyap, tapi bukannya Allah terlupa. Kalau kita, jangan kita rasa ada benda-benda yang tak dijelaskan dalam syarak, ini Allah terlupa. Bukan, Allah bukan terlupa. Tak ada satu pun yang terlepas daripada Allah. Tak ada terlepas pandang macam kita. Kita ada terlepas pandang, istilah kita. Terlepas pandang lah, kita benda ni lupa nak buat lah. Terlepas pandang. Yang kita terlupa. Dah lepas tu dah jadi, baru kita teringat. Terlepas pandang kita, istilah kita. Tapi Allah Ta'ala tak ada terlepas pandang.
Ada benda-benda yang Allah senyap, sengaja Allah senyapkan. Subhanallah. Sebab apa? Rahmat. Maka janganlah kamu mencarinya. Nabi kata jangan kamu mencari. Sekali Nabi SAW duduk, datang Nabi katalah, Nabi cerita pada para sahabat semua, ibarat-ibarat benda perkara yang wajib ni semua. Di antara benda yang wajib adalah menunaikan haji, kata Nabi. Siapa yang ada kemampuan maka wajib dia menunaikan haji. Kemudian ada satu orang lelaki ni, dia kata, ya Rasulullah, adakah wajib setiap tahun kami pergi haji? Nabi senyap, Nabi tak jawab. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, setiap tahun ke kami wajib pergi haji ni? Nabi senyap. Kemudian dia kata lagi, ya Rasulullah, setiap tahun ke kami wajib kena pergi haji? Nabi tengok dekat dia, Nabi kata apa? Lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku jawab ya, pasti dia akan wajib setiap tahun. Masalah kamu mampu ke tak mampu? Maka Nabi kata kalau aku cakap ya, dia akan jadi wajib, dia akan jadi hukum. Semua yang keluar daripada mulut Nabi SAW, dia akan menjadi satu hukum. Masya Allah. Dia akan jadi satu hukum. Maka sengaja Nabi tak jelaskan. Maka para ulama mengatakan wajib yang haji yang wajib itu adalah seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Masya Allah. Itu dia hadis Nabi SAW. Ada riwayat Imam Bukhari, kata apa? Inna a'zamal muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima li ajli mas'alatihi. Nabi kata di antara orang Islam yang besar, di antara orang yang besar kesalahannya adalah orang yang dia bertanya sesuatu tentang perkara yang belum diharamkan, maka sebab dia tanya terus diharamkan perkara tersebut. Masya Allah. Maka ada perkara-perkara yang sengaja disenyapkan. Subhanallah. Tapi Nabi kata la tabhathu anha, janganlah kamu mencari. Itu jangan kita silap faham. Kalau kita ada macam mana cakap? Kita dalam Islam, kita dibenarkan untuk bertanya sebebas yang mungkin. Sebab apa? Sebab dalam Islam semua ada jawapannya. Dalam Islam semua ada jawapan. Kenapa tak boleh buat itu? Kenapa tak boleh buat ni? Kenapa tak boleh buat itu? Kenapa tak boleh buat ni? Boleh kita tanya. Dia tidak seperti ada sebagian agama. Contohnya apa ni? Agama Nasrani. Agama Nasrani dia kata apa ni, dia ajar kepada pengikut dia Tuhan tu adalah tiga dalam satu. Konsep Tuhan tiga dalam satu macam mana tah? Kalau orang kita tanya orang yang pengikut agama Nasrani, maka dia pun tak faham macam mana tiga dalam satu. Dia kata tak tahu. Bila kami tanya kepada patri, maka jawapannya jangan kamu tanya, ikut aja. Jangan kamu tanya, jangan banyak tanya, ikut aja. Orang kata kenapa tu, kenapa dia benda-benda dia tak faham? Kenapa apa ni dalam Bible contohnya kata apa ni, arak tu haram, makan khinzir tu haram, tapi kenapa sekarang pengikut Nasrani makan juga khinzir pun makan, arak pun buat, zina pun buat. Kenapa sedangkan benda tu? Dia kata oh tak boleh tanya, ikut aja. Itu tak ada dalam Islam. Di dalam Islam kita boleh tanya. Subhanallah. Bahkan berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh tanya. Sebab biar kita punya keyakinan tu jelas. Biar kita punya keyakinan jelas. Kalau kita ada sesuatu persoalan dalam hati kita, jangan kita pendamkan. Kalau kita pendamkan, dia akan jadi bahan kepada syaitan. Takut nanti syaitan bagi jawapan dia. Nanti kalau ada orang tanya, kenapa macam ni ya? Kenapa macam ni ya? Dia tanya, kenapa kita kena ni? Kenapa macam ni? Tapi dia senyap tak nak tanya. Dia senyap tak nak tanya. Kan dia kata, oh kau aku tanya kau, orang kata aku banyak tanya pula, orang kata aku tak percaya pula, orang kata aku macam-macam. Jangan, itu salah. Kita kena tanya. Jumpa. Kalau ada jumpa satu ustaz, itu dia tak dapat jawab, kita cari ustaz. Ada. Jawapan tu ada. Mungkin ustaz seorang ini tak tahu, yang ini tak tahu, tapi jawapan tu sebenarnya ada. Kita kena cari, tanya orang yang betul-betul layak, pakar dalam bidang tu. Sebab apa? Sebab jawapannya ada. Subhanallah. Kita kena tanya. Kalau kita senyap, maka nanti syaitan akan bisik dalam di situ. Syaitan akan bisik, oh sebab tu sebenarnya, sebab ni, sebab tu, sebab ni. Oh, jadi tertipu oleh syaitan, bisikan syaitan. Bahaya. Tertipu oleh bisikan syaitan. Subhanallah. Ada orang dia buat benda-benda sendiri, tetapi dia tertipu. Dia tidak merujuk para ulama. Sebab tu minta maaf, jadinya ajaran sesat. Ajaran sesat ni dia semua adalah bisikan syaitan. Dia satu orang tengah semayang ke apa ke, tiba-tiba tengah malam tahajud kan, contohnya dia tak tinggal solat tahajud, tiba-tiba dengar suara lah apa kata, kamu macam tu, kamu macam ni, kamu lah sekarang ni dah jadi nabi apa semua tu, mengaku jadi nabi. Masalah dengar bisikan pada syaitan, bahaya.
Jadi kita kalau nak beramal, kita mesti kena ada satu orang guru ataupun syekh murabbi yang mendidik, bimbing kita tu mesti kena ada. Ha? Masya Allah. Bisikan syaitan ni dahsyat. Syaitan punya bisik macam-macam. Subhanallah. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani, dia seorang yang kuatlah ibadat dia. Tengah-tengah dia ibadat, tengah malam tu, tengah-tengah dia ibadat, tiba-tiba tengah semua tahajud dengan apa semua, tiba-tiba nampak satu cahaya. Nampak satu cahaya, kemudian keluar suara daripada cahaya tu. Suara tu kata apa? Suara tu kata, wahai Abdul Qadir, katanya, sesungguhnya aku telah redha kepada kamu. Kamu telah banyak beribadat kepadaku. Maka mulai sekarang tak perlulah lagi kamu nak beribadat kepadaku. Aku telah redha kepada kamu. Macam mana tu? Subhanallah. Macam mana? Tapi orang yang dia ada nur, dia ada syekh yang murabi bimbing dia. Dan dia ada tempat rujukan. Dan dia ada nur, cahaya bimbingan daripada Allah Ta'ala, maka dia tak ada tipu. Syekh Abdul Qadir Jailani terus jerit, dia kata, ya aduwallah, wahai musuh Allah. Masya Allah. Dia kata, wahai musuh Allah, jangan kamu nak tipu aku. Dia kata, kalaulah betul ibadat ini boleh dimansuhkan daripada seseorang, nescaya orang yang pertama dapat kelonggaran ini adalah Nabi SAW. Nabi orang yang paling diredai oleh Allah. Tapi Nabi solat sampai akhir usia Nabi. Nabi puasa sampai akhir usia Nabi. Nabi taat kepada syariat sampai akhir usia Nabi. Maka terus cahaya tu, yang tadinya cahaya terus jadi gelap, terus jadi hitam. Kemudian suara tu kata apa? Wahai Syekh Abdul Qadir, aku telah syaitan jawab. Dia kata, kamu sangat beruntung kamu lepas daripada aku. Sebelum ni aku dah menyesatkan beribu-ribu orang dengan cara macam ni. Subhanallah. Sebelum ni aku dah menyesatkan beribu-ribu orang dengan cara macam ni. Terus cahaya tu lari, hilang terus. Jadi itu bahaya. Ada yang mengaku jadi nabi lah, mengaku jadi itu, mengaku jadi ni, mengaku katanya apa ni dah sampai satu tahap dah tak perlu nak solat. Ada yang mengata dia dah sampai tahap yang tinggi, sampai dah tak perlu nak ikut syariat, dah tak payah nak puasa, dah tak payah nak buat itu, tak payah nak buat ini. Maka itu salah. Sebab tu kita kena tanya. Kalau ada sesuatu berkenaan dengan hati kita, dalam hati kita sesuatu yang kita tak faham, kita kena tanya. Tambah lagi zaman sekarang ni, subhanallah, tak ada alasan. Tak ada alasan nak kata, ustaz, saya tak jumpa nak tanya siapa. Tak ada alasan dah zaman sekarang. Subhanallah. Dengan masjid-masjidnya, setiap masjid ada ustaz sekarang ni. Subhanallah. Kita duduk dekat Malaysia yang masjid-masjid berlambak. Dan dalam setiap masjid pun ada ustaz. Setiap masjid ada tempat rujukannya. Ada jabatan agama Islamnya. Kita ada muftinya. Bahkan zaman sekarang ni kalau sibuk tak tempat jamnya, macam-macam dengan internetnya, boleh telefonnya, boleh mesejnya, boleh macam-macam cara untuk kita jadi cari untuk kita tanya persoalan kita. Subhanallah. Terutamanya persoalan tentang akidah. Kalau dalam hati kita ada persoalan tentang akidah, maka kita kena tanya. Subhanallah. Kita kena tanya supaya jelaskan benda tu, biar kita akidah yang jelas. Ala basiratin. Dalam Quran Allah kata apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, dengan jelas. Ala basiratin, dengan bukti yang nyata. Bukan kita ajak tapi ada benda-benda kamu tak ditanya, kamu kena ikut je. Tak ada. Kita dalam Islam, sebab apa? Sebab kita agama yang betul, tak ada apa yang kita sembunyikan. Agama yang betul tak ada apa yang kita sembunyikan. Agama fitrah, yang mana setiap benda tu adalah betul-betul secucuk dengan naluri manusia. Subhanallah. Tapi ini yang Nabi kata ni, la tas'alu tu, jangan kamu tanya. Ini berkenaan dengan syariat yang macam tadilah, yang macam berkenaan dengan haji. Janganlah kita tanya benda-benda. Kadang-kadang orang tanya pun soalan pelik-pelik. Kadang-kadang orang tanya soalan pelik-pelik. Orang kata, ustaz, malaikat Jibril tu tugasnya menyampaikan wahyu, ustaz, kan? Betul. Tapi sekarang ni ustaz, malaikat Jibril dah pencen ke ustaz, katanya? Dia tanya, dah nak wahyu dah tak ada ustaz, macam mana tu ustaz? Pencen dah ke malaikat Jibril tu sekarang? Allah. Ini yang kita kata tadi, jangan tanya benda pelik-pelik tadi. Nak jawab macam mana? Kita pun tak tahu. Kita kata wallahu alam, nanti kena jumpa, kena tanyalah nanti malaikat Jibril sendiri. Kita pun tak jumpa lagi. Kan benda-benda, ada benda-benda yang kita pun tak tahu. Terutama masalah ghaibiyat. Benda-benda yang ghaib, masalah apa ni, ghaib. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi.
Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertemu dengan kamu wahai Muhammad, mereka tanya tentang roh. Macam mana roh tu macam mana? Roh tu macam mana bentuk dia sebenarnya? Kalau doktor bedah badan kita tak jumpa roh tu macam mana? Mana roh tu? Kat mana terletaknya roh tu? Dekat otak ke? Dekat jantung ke? Dekat mana roh tu? Kalau kita bedah macam mana? Subhanallah. Nak cari roh tak jumpa. Ada orang tanya macam mana roh tu diciptakan apa semua? Allah kata kulir roh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, bagi tahu dekat orang yang tanya tu, roh tu adalah urusan Tuhanku. Ada perkara yang kita tak boleh nak faham. Ada perkara yang kita tak boleh nak faham. Subhanallah. Berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tak boleh nak faham. Kita tak boleh nak faham. Kata Nabi SAW, nanti suatu syaitan, mafhum hadis tu, Nabi kata syaitan akan tanya kepada kamu, siapakah yang cipta ini, siapa cipta ini, siapa cipta ini, siapa cipta ini. Akhir sekali syaitan akan tanya, siapa yang cipta Allah Ta'ala. Nabi kata syaitan akan bisik kepada kita, siapa yang cipta Allah Ta'ala. Syaitan nak biar kita berfikir. Maka kata Nabi, ketika itu kamu stop, tak boleh nak layan. Sebab apa? Sebab ada benda-benda yang kita tak boleh nak faham. Manusia ni, dia cuma boleh faham benda yang dia pernah tengok dan benda yang dia tahu saja. Contoh apa? Contoh kalau kita contoh kalaulah 10,000 tahun yang lepas, 10,000 tahun yang lepas kita ceritakan kepada orang yang mana ada kenderaan daripada besi itu boleh terbang, bawa beratus-ratus orang terbang besi. Orang dulu boleh faham tak? 10,000 tahun lepas. Sekarang faham lah, orang dah nampak dah. Tapi 10,000 tahun yang lepas, orang tak percaya. Orang kata, apa gila dia ni, mana boleh besi terbang? Besinya berat. Kertas bolehlah kertas terbang kan, kita boleh terbang. Besi tak terbang, macam mana besi berat? Orang tak faham zaman dulu. Orang tak percaya, orang kata, apa gila. Sebab apa? Tak faham, tak pernah tengok. Tapi zaman sekarang, pernah tengok. Betul ada rupanya besi tu, subhanallah, berat. Memang berat besi tu. Tapi boleh terbang. Kita boleh naik atas dia pula. Beratus-ratus orang boleh naik atas besi tu, subhanallah. Kalau 10,000 tahun yang lepas kita cerita akan ada alat yang mana kita boleh bercakap dengan orang tu jauh. Tak ada depan kita tapi kita boleh cakap. Walaupun dah jauh beribu kilometer dekat ujung dunia. Satu dekat timur, satu dekat barat, boleh bercakap, boleh bersembang. Kalau kita cerita dekat 10,000 tahun yang lepas dekat masyarakat, orang tak akan percaya. Orang kata mana boleh cakap depan-depan, bolehlah cakap. Jauh kena jerit. Dah jauh sangat macam mana nak jerit tak sampai, macam mana boleh orang, dia tak boleh percaya. Sebab tu kita kata manusia ni dia tak boleh percaya melainkan benda yang dia pernah tengok. Jadi sebab tu kita tak boleh nak fikirkan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dilahirkan, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh nak faham. Sebab tu kata Nabi, jangan kamu fikir, stop. Kita tak mampu nak fikir. Kita punya anggota kita ada orang kata apa? Had dia. Tangan kita boleh angkat berapa kilo? Mungkin meja ni boleh lagi angkat ni. Kalau nak angkat batu, nak angkat beras 10 kilo, nak angkat guni simen tu boleh lagi tu. Guni simen berapa kilo berat? 50 kilo, 50 kg. Boleh angkat lagi tu. Kalau orang pergi angkat berat dengan angkat besi-besi apa semua tu, berapa kilo dia boleh angkat? Mungkin 100 kilo dia boleh angkat lagi, 200 kilo mungkinlah boleh angkat lagi. Tapi kalau 1 tan dia boleh angkat tak pakai tangan dia? Batu besar ataupun lori 1 tan dia boleh angkat tak dengan tangan? Tak boleh. Tangan ni dia ada kekuatan. Tapi kekuatan tu ada batasan. Kalau batu berat 1 tan 2 tan dia tak boleh nak angkat. Mata kita, Allah bagi mata. Mata ni dia boleh tengok. Tapi ada batasan dia. Kalau kita berdiri dekat satu padang pasir yang luas. Padang pasir itu luas. Dia rata. Tapi berapa kilometer kita boleh nampak? Kalau kita buka sains mungkin berapa kilometer saja, mungkin wallah alam, mungkin 5 kilometer ke kan, mungkin tak tahulah sampai kita 5 kilometer, 10 kilometer ke. Tapi kalau 100 kilometer depan kita tak boleh nampak dah. 100 kilometer, 200 kilometer kita tak boleh nampak dah, walaupun tanah rata tapi kita tak boleh nak tengok. Mata kita ni dia ada kekuatan, dia boleh melihat tapi ada batasan dia. Macam tu juga dengan suara kita. Suara kita boleh bercakap tapi ada batasannya. Kalau orang berdiri dekat belakang masjid tu, boleh lagi kita jerit panggil dia. Kalau orang berdiri dekat tempat kereta kat belakang tu, boleh kita jerit panggil. Kalau orang berdiri dekat stesen bas sana tu, boleh kita jerit panggil.
Kalau kawan kita dekat Ipoh kan, kawan kita dekat Kedah, boleh kita jerit panggil? Tak boleh. Suara kita boleh bercakap, tapi ada batasan dia. Macam tu juga dengan fikiran kita. Fikiran kita ni, otak kita ni boleh memikir, tapi ada batasan dia. Samalah macam tadi. Tangan kita ada batasan dia, kekuatan dia. Mata kita ada batasan, telinga, apa semua anggota kita memang ada boleh digunakan, tapi ada batasan. Macam tu juga otak kita. Otak kita memang boleh digunakan untuk berfikir, tapi ada batasannya. Ada benda-benda yang otak kita tak mampu nak berfikir. Ada benda-benda yang otak kita tak mampu nak berfikir. Kalau kita usaha juga nak fikir, maka tak boleh faham. Maka otak tu akan putus dia punya wire dia tu. Putus wire dia, masya-Allah. Sebab tu antara benda yang tak boleh difikirkan adalah tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak fikir. Ya. Macam mana Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang sebanding dengan Allah Taala. Allah Taala tu bukanlah macam ada orang dia bayangkan Allah Taala tu macam gas, bukan. Ada orang yang bayangkan Allah Taala tu macam cahaya, bukan. Ada orang yang bayangkan Allah Taala tu macam udara, bukan. Semuanya bukan. Lagi kita fikir tak boleh. Sebab apa? Tak ada satu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana habis tu, macam mana Allah Taala? Wallahu alam, tak boleh kita nak fikirkan. Tunggu dekat akhirat nanti, tengoklah Allah Subhanahu wa taala. Dekat akhirat nanti Ahlussunnah wal Jamaah kata semua ahli syurga boleh melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu pun dibahaskan oleh para ulama lagi, melihat Allah Taala itu bukanlah ertinya Allah Taala itu bertempat, bukanlah ertinya Allah Taala itu ada dalam syurga mengambil tempat. Itu panjang perbahasannya. Okey. Maka jangan kita tanya soalan yang pelik-pelik. Ustaz, kenapa kalau kita sujud Ustaz kena dekat tanah? Ustaz, kenapa kita tak bagi kita solat kita menerap? Jangan tanya benda pelik-pelik. Ustaz, kenapa sujud tu kena 2 kali? Kenapa bukan 3 kali? Kenapa bukan 4 kali satu rakaat? Atau kenapa satu rakaat sujudnya 2 kali? Jangan kita tanya benda pelik-pelik yang Allah Taala tak jelaskan kepada kita. Ada benda-benda yang tak dijelaskan itu Allah Taala tahu, itu tak perlu dijelaskan kepada kita. Subhanallah. Seperti dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala banyak tapis. Cerita-cerita yang nak disampaikan kepada kita banyak ditapis oleh Allah Ta'ala. Allah cuma sampaikan berita yang betul-betul kita perlu saja. Yang tak perlu Allah tak letak dalam Quran. Contohnya apa? Cerita tentang Ashabul Kahfi. Tak disebut nama-nama mereka dalam Quran. Siapa nama 7 pemuda Ashabul Kahfi? Tak disebutkan, tapi para ulama dia carilah berdasarkan sejarah, berdasarkan kitab-kitab lama apa semua, ada sejarah orang dulu catat-catat apa semua, tapi dalam Quran tak dijelaskan. Nama pemuda Ashabul Kahfi contohnya, dekat mana tempat gua tu yang tepatnya macam mana, ada khilaf antara ulama, sebab tak dijelaskan dalam Quran. Nama raja yang zalim tu siapa, lepas tu nama raja yang hidup balik tu cerita Ashabul Kahfi. Cerita Nabi Yusuf pula banyak ada benda-benda yang Allah cuma sampaikan benda-benda yang penting saja untuk kita. Benda yang tak penting tidak dijelaskan kepada kita. Subhanallah. Okey. Ada masa lagi, kita baca sedikit insya-Allah hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu qala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa gharuhu bi asanid hasanah. Daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada amalan yang bila aku amalkannya ahabbanillah, Allah akan sayang kepada aku, wa ahabbanin nas, dan orang pun akan sayang kepadaku. Kata Nabi, zuhudlah kamu di dunia ini, Allah akan sayang kepada kamu, dan zuhudlah kamu terhadap harta manusia, harta orang akan sayang kepada kamu. Masya-Allah. Ada sahabat Nabi, dia pergi kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya nak tahu satu amalan yang kalau saya buat Allah sayang kepada saya, orang pun sayang kepada saya. Orang Allah sayang kepada saya, orang pun sayang kepada saya. Subhanallah. Itu amalan 2 in 1 orang kata. Sekarang ni zaman orang nak cepat aja. Zaman sekarang tak nak dah 2 in 1, orang nak 3 in 1, 4 in 1. Zaman sekarang lagi canggih. Semua nak banyak aja, nak buat amalan sikit tapi untung dia banyak. Itu dia. Para sahabat pun macam tu juga. Tapi sahabat ni dia fikirnya untuk akhirat. Kita hari ni fikir untuk dunia, skim cepat kaya.
Nak cari apa sekian cepat kaya. Benda yang kita buat mudah tapi suruh kaya. Itu orang nak lah, berebut orang nak. Kan apa benda tak nak, malah nak usaha-usaha kan. Kalau boleh nak duduk rumah tidur aje. Saudara-saudara kaya je terus. Kalau boleh nak macam tu. Orang kata nak benda yang mudah tapi untung banyak. Sahabat pun sama fikiran macam tu. Cumanya sahabat dia tak fikir nak untung dunia, dia untung akhirat. Dia nak, ya Rasulullah, apa amalan kalau saya buat Allah akan sayang kepada saya, orang pun akan sayang kepada saya. Subhanallah. Maka Nabi ajar amalan dia. Apa dia amalan yang Nabi kata? Zuhud. Kalau kita zuhud, orang akan sayang kepada kita, Allah akan sayang kepada kita. Zuhud ni apa? Zuhud ni kita rasa kita tak nak. Kita rasa kita tak nak, kita tak perlu. Maksud dia kita ada rasa qanaah. Kita rasa apa yang kita ada dah cukup, dah tak perlu nak tambah-tambah lagi. Itu zuhud. Subhanallah. Zuhud ni dia tidak semestinya kena pakai baju copa camping. Oh ni kalau saya pakai baju cantik ustaz tak zuhud lagi, bukan. Ustaz habis tu rumah saya besar ustaz, saya tak zuhud lah, bukan. Ustaz habis tu kenderaan saya, kereta saya berkilat ustaz, saya tak zuhud lah, bukan. Zuhud ni maksudnya dalam hati tu tak ada cinta dunia. Dalam hati tu tak ada cinta dunia. Rasa apa yang dia ada dah cukup, tak ada cinta dunia. Walaupun dia punya baju cantik, walaupun rumah dia besar, walaupun dia punya kenderaan apa semua mewah hebat, tapi dalam hati dia tak ada cinta dunia. Maka itu zuhud. Tapi kalau satu orang hidupnya serba kekurangan, hidup pun kaya pagi makan pagi apa semua, kaya petang malam baru makan, ya. Tapi dalam hati dia penuh cinta dunia, tebal cinta dunia, dia tak zuhud. Itu orang tak zuhud. Zuhud ni tempatnya dalam hati. Subhanallah. Zuhud ni tempatnya adalah di dalam hati kita. Jadi zuhud ni ada dua. Zuhud ni Nabi ajar dua cara untuk kita berzuhud. Pertama sekali, kalau kita nak hidup dekat, nak Allah sayang kepada kita, kita kena ada zuhud, izhad fid dunya. Nabi kata zuhudlah kamu terhadap hidup dekat dunia ni. Zuhud terhadap dunia macam mana? Zuhud kat dunia ni kita rasa alhamdulillah, apa yang Allah bagi pada sini dah cukup dah. Rumah saya ada sekarang alhamdulillah cukup dah. Ada orang langsung tak ada rumah. Kenderaan saya ada sekarang alhamdulillah cukup dah. Ada orang lagi teruk tak kenderaan tak ada. Alhamdulillah lah saya ni rezeki pun walaupun kerja lebih kurang kan dapat, tapi alhamdulillah ada orang lagi susah pada saya. Itu zuhud fid dunya. Zuhud hidup kat dunia. Kalau kita buat macam tu, Allah suka pada kita. Sebab apa? Orang yang zuhud dia automatik akan jadi orang yang bersyukur. Orang yang zuhud maksud dia orang yang bersyukur. Orang yang tak bersyukur dia tak boleh nak zuhud. Orang yang tak bersyukur macam mana nak zuhud? Kalau orang yang dia kata, ish, saya sekarang ni tak boleh, walaupun ada rumah tapi tak cukup lagi kan, nak kena orang ni lagi hebat lagi. Saya sekarang ni tak boleh kan, saya mesti kena, tak cukup lagi ni, tak cukup, sentiasa rasa tak cukup. Maka dia tak ada sifat zuhud. Orang yang boleh zuhud ni adalah orang yang ada rasa syukur. Apa yang Allah bagi alhamdulillah. Allah suka. Allah suka orang bersyukur, automatik Allah suka orang yang zuhud hidup kat atas dunia ni. Orang yang zuhud, orang yang dalam hatinya ada qanaah, rasa cukup apa yang ada. Ataupun istighna, dalam bahasa Arab kata cukup apa yang ada, alhamdulillah. Orang yang kaya. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bikathratil arad, walakin al ghina nafas. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Nabi kata, orang yang kaya tu bukanlah orang yang banyak harta kebendaan dan material, bukan, kata Nabi. Orang yang kaya adalah ghinan nafs, orang yang hati dia kaya, ada kekayaan hati. Orang yang mana banyak material, macam-macam harta dia ada dalam tangan dia, tetapi dia sentiasa rasa tak cukup, dia orang yang paling miskin hidup dekat atas dunia. Masih rasa nak itu, saya masih tak cukup lagi, itu nak ini. Dia bukan kaya. Kaya ni apa? Kaya ni kata Nabi ghinan nafs. Orang yang dalam hati dia alhamdulillah cukup saya ada ni. Maka itu dia. Itu zuhud pertama yang diajar oleh Nabi. Kalau kita buat, Allah akan sayang kepada kita. Subhanallah. Kita sendiri pun, kalau kita ada anak yang bersyukur, yang berterima kasih, alhamdulillah. Ada anak kita yang kita bagi, terima kasih abah bagi banyak ni, dia belanja, terima kasih. Ustaz, terima kasih pada kita. Kita pun sayang kepada anak kita. Tapi kalaulah ada anak kita yang sentiasa rasa tak cukup lah abah bagi sikit sangat. Dengan duit belanja bagi RM1 je kan. Dia tak cukup lah abah. Awal ni belanja RM2 kan. Tak apalah, kita pun naik up kan duit belanja dia. Bagi sekolah RM2 sehari. Dia kata tak cukup lah abah. Tengok kawan saya kita ada RM5 lagi, belanja lagi banyak. Tak cukup kita. Tak apalah, kesian, tambah lagi RM5. RM5 pun tak cukup lagi. Tak cukup lah abah kan. Kata tengok kawan tu lagi, dia kaya, dia bawa RM10 pergi sekolah. Kan dah bagi RM10 minta RM50 pula. Kita kata budak ni.
Kan? Kita kata macam mana ni tak cukup-cukup aku bagi kan, maka kita pun bengang anak kita macam tu. Macam tu dah juga dengan Allah Ta'ala, sama aja. Subhanallah. Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata setiap muamalat kamu dengan Allah Ta'ala, apa yang kamu buat kepada Allah Ta'ala, bayangkan orang buat benda yang sama kepada kamu. Kamu marah tak? Tapi macam mana kamu buat macam tu dengan Allah Ta'ala? Imam Ghazali kata. Subhanallah. Jadi itu perbandingan sama aja. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain, kita lewat solat. Contohnya. Solat masuk Zuhur pukul 1.30. Kita kan pukul 4 baru solat. Kan? Lagi 4 suku baru solat ngam-ngam 10 minit aja kan. Habis sembahyang. Terus azan asar kan. Ujung-ujung je kita ambil lewat. Maka Imam Ghazali kata, bayangkan kalau orang buat macam tu kat kamu. Kalau kita panggil kita punya pekerja kita, staff kita, "Mat, mai sini sekejap, nak buat kerja sikit." "Nanti bos, nanti sekejap." "Oh, tak apalah," kita kata, dia ada kerja sekejap. Tunggu 10 minit. "Mat, sini sekejap, nak pergi kerja ni." "Sekejap bos, sekejap. Ada kerja sekejap, ada setengah sibuk ni." Setengah jam tak datang-datang. Kan, 1 jam tak datang-datang. Kita kata, macam mana ni panggil-panggil tak datang-datang ni? Kamu nak kerja ke tak nak kerja ni? Panggil tak nak datang ni. Kita marah. Kalau kita panggil anak kita, "Sini kejap, tolong ambil air kejap." Nak kita lambat datang kan. Kita marah anak kita. Kita punya isteri kita kata, "Sini kejap, tolong ni kejap." Lambat datang, kita marah. Kalau kita panggil orang, dia lambat datang, kita marah. Tapi Allah panggil kita, kita lambat. Sama aja. Subhanallah. Sama tak? Kita panggil orang lambat datang, kita marah. "Apa salah lambat? Tak dengar ke saya panggil tadi?" Kita marah. Allah panggil kita hari-hari, kita lambat. Allah panggil kita Zuhur pukul 1.30, kita datang kan pukul 4. Allah panggil semuanya lewat ujung-ujung. Subhanallah. Okey. Balik pada hadis ni, itu zuhud yang pertama diajar oleh Nabi SAW. Zuhud yang kedua diajar oleh Nabi SAW, izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Kalau kamu nak sayang, orang sayang kepada kamu, izhad fi ma 'indan nas. Macam nak cakap? Izhad fi ma 'indan nas ni. Okey. Kita bagi lalang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi, izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Kamu mesti ada rasa zuhud terhadap harta orang akan sayang kepada kamu. Zuhud kepada harta orang maksudnya apa yang kita jangan dalam hati kita ada berharap nakkan harta dia tu. Jangan banyak meminta-minta, senang fahamlah. Jangan banyak minta-minta daripada orang. Manusia ni sifat dia tak suka diminta. Manusia ni sifat dia tak suka diminta. Dia tak sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala makin banyak kita minta, makin Allah sayang pada kita. Makin banyak kita minta, makin banyak Allah sayang kepada kita. Orang ni makin banyak kita minta, dia makin menyampah pada kita. Terus terang je lah cakap kan, tak payah sindung kan. Makin kita banyak ada senyum kan, senyum, tapi hati dia menyampah, hati dia kata apa syik minta je. Kan sekali-sekala tak apalah kan, terdesak sekali kan. Nak minta 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, 50 kali, 100 kali. Asal jumpa dia je, muka dia minta. Jumpa dia je minta. Kan kita tengok dia kata, datang dah pula orang ni nak minta lah. Maka itu dia sifat manusia. Nabi cakap, bukan saya cakap, Nabi cakap. Nabi kata apa? Izhad fi ma'in dan nas yuhibbukan nas. Kamu jangan minta-minta, orang akan sayang kepada kamu. Subhanallah. Bila mana orang berkawan dengan kita, kita tahu niat dia tak ikhlas nak berkawan dengan kita, tapi dia ada tujuan dia. Maka kita syok tak nak berkawan dengan dia. Tak syok. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang mana kita tahu, kita boleh nampak lah tanda-tanda dia. Orang yang dia berkawan kita memang jujur, memang ikhlas. Waktu senang dia kawan, waktu kita susah pun dia kawan. Itu salah satu tanda je lah. Kalau tanda yang terbaliknya tadi, waktu senang dia kawan, waktu kita susah dia lari. Kan? Kalau kawan yang betul-betul kawan ni, waktu kita senang pun dia kawan dengan kita, waktu kita susah pun dia kawan dengan kita. Ada orang yang waktu kita poket kembung, minta maaf cakap lah, poket kembung dia kawan kita, poket kita kempir dia lagi pada kita. Maka Nabi aja, Nabi kata izhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Kamu mesti kena ada zuhud, jangan minta-minta harta orang akan sayang kepada kamu. Subhanallah. Nabi ajar petua. Kan? Nabi ajar petua, ini petua yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Masalah minta-minta ni panjang dia punya perbahasan dia. Tak boleh setakat kita dengar satu hadis ni je. Ada hadis yang lain yang menerangkan kalau terdesak, betul-betul terdesak, dia boleh dimintakan untuk minta tu, tapi syaratnya betul-betul terdesak
dan minta sekadar yang diperlukan sahaja, dan bidun ilhah, kita tidak memaksa-maksa. Tolonglah, bagilah juga. Orang tu kata tak nak, tolonglah, bagilah juga, pasal-pasal tak boleh. Ada syarat-syaratnya. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin tu, cantik. Dia ada satu bab, dia kumpulkan semua hadis-hadis bab minta. Subhanallah. Jelas kalau kita baca hadis-hadis semua tu, jelas kan. Kitab Riyadhus Shalihin. Tapi ini kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi cukup letakkan satu hadis saja yang bab minta-minta ni. Mudah-mudahan meresap insya-Allah dalam hati kita semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mesej yang disampaikan oleh Nabi. Jadi semua hadis-hadis yang kita dengar ni adalah mesej yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Kita kalau tengok handset ni, kan ada 3 mesej, ni ada 3 mesej tak dibaca. Kan kita rasa tangan tu nak tekan aja. Siapa dia bagi mesej? Tengok siapa dia cakap apa kan. Jadi tak senang kan, duduk sekejap keluar tengok siapa. Jadi kita nak tengok. Sebab apa, banyak mesej orang bagi pada kita. Maksudnya ada benda dia nak sampaikan pada kita. Kita tak sabar nak baca. Kalau dalam handset kita, WhatsApp kita, dalam internet, ada email, kita tak tengok siapa dia bagi mesej ni, ada apa benda. Jadi hadis-hadis Nabi ni semua mesej yang dihantar oleh Nabi kepada kita. Dan inbox kita penuh beramai-ramai beribu-ribu hadis yang kita masih belum baca. Subhanallah. Dan kita kena ada niat dalam hati kita untuk kita selagi kita hidup dekat atas muka bumi ini, baca sebanyak mungkin semua mesej yang Nabi dah sampaikan kepada kita. Rugilah kalau kita dah meninggal dunia dalam keadaan ada mesej Nabi yang Nabi bagi pada kita dalam inbox je, tapi kita tak baca. Rugi kan. Nanti jumpa Nabi dekat akhirat, kita tengok, ada amalan ni besar pahala dia, tapi kita tak tahu kat dunia dulu. Kan Nabi kata, kan saya dah bagi tahu pada kamu, kan dah dicatat oleh para ulama semua, dah catat saya punya perkataan saya apa semua dah disampaikan pada kamu. Kenapa kamu tak baca ke? Macam mana kita nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk kita amalkan semuanya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina min al-ma'il baridin ala dhama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara, dan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.